Hi, welcome to the channel. Nama saya adalah Astrotech Lyra Mini. Saya adalah adik bongsu kepada Lyra Nature dan Lyra Classic. Dalam video kali ini, kita akan bersama-sama untuk berkenalan dengan saya. Terima kasih kepada Astrotech dan Audio Monster kerana menghantarkan unit review ini kepada Hey It's Ikmat. Dan terima kasih juga kepada anda semua kerana membuka video ini. Hello, nama saya Ahmad Ikmal. Dalam video ni saya akan cerita sikit pengalaman saya mendengar Astrotech Lyra Mini. Saya pun baru first time ni dengar brand nama Astrotech. Kawan-kawan saya cerita kata Astrotech ni bagus lah dekat negara China tu. Mereka memang top buat earbud. Mereka memang famous lah, senang kata. Tapi unfortunately saya tak kenal. Jadi dalam video ni kita akan sama-sama berkenalan dengan dia. Depa punya orang kata apa ni, entry level. Ini entry level bukan flagship. Ini adalah entry level earbud daripada Astrotech. Terima kasih kepada Astrotech yang memberi pinjam untuk orang yang macam saya yang tak pernah dengar langsung Astrotech ni apa. Dia bagi peluang untuk mendengarkan depa punya entry level. Mana tahu insya-Allah untuk masa ke depan depa akan hantar lagi dia punya flagship earbuds dia, ada yang sampai harga 1000 lebih. Jadi yang ni dia entry level saja, berharga RM420 kalau tengok dekat AliExpress. Saya akan letak link dekat bawah, hampa boleh tengok AliExpress official website pun saya akan letak. Dan terima kasih kepada Audio Monster Malaysia sebab depa ni lah yang menguruskan segala-galanya. Astrotech kata nak hantar kat siapa, Audio Monster kata nah ini list, maka terjadilah review ini. Thank you Audio Monster dan thank you Astrotech. Okey, disebabkan ini bukanlah video unboxing, jadi saya nak tunjuk je apa yang ada. Lepas beli dengan harga RM420, dia mai dalam kotak yang macam ni. Simple saja kotak dia. Ni dia punya kotak lah. Saya dah buka dah. Okey, kotak dia macam ni. Dan apa yang kita dapat? Kita dapat satu bag. Bag dia smart juga. Simple je design. Dia macam tu. Dia tak ada penutup apa. Dia macam nampak? Dia automatic dia tutup. So kalau kita bubuh barang, dia akan tak terbuka sengaja-sengaja lah. So bagi saya selamat. Saya sangat suka bag macam ni. Sangat simple. Lepas tu apa lagi kita dapat? Kita dapat ni, dia punya ear hook ni. Yang ni tak ramai orang suka. Tapi setengah kaki-kaki earbud mereka memerlukan benda ni. So kita boleh pakai daripada atas. Dia over ear punya. Untuk siapa yang nak pakai earbuds over ear, dia boleh pakai benda ni. Thank you Astrotech. Lepas tu kita dapat dia punya ni, cable management dia ni. Saya tak tahu orang panggil apa. Saya panggil tali ikat kabel. Dia ada velcro kat sini, so kita boleh lilit kita punya earbuds. Dan dia satu lagi, dia bagi cleaning tools. Cleaning tools ni hampa pun tahu apa dia kot. Hampa jangan buat gosok gigi pula. Yang ni untuk membersihkan earphone anda. Dan kemudian yang kita dapat lah earbuds ni. Dia punya kabel ni dia main dengan 3.5mm terus Cantik je saya tengok ni. Memang bersinar-sinar dia punya design. Kabel dia ni pun sebenarnya kabel ni saya tengok tu saya suka, tapi bila saya pegang saya macam okey, tak kot. Dia macam getah sikit tau. Dia rubbery. Dia macam melekit-lekit sikit. Dia punya wire splitter okey, no problem. Dan dia punya chin slider sangat efektif. Saya tak ada problem pakai. Apa yang saya suka dengan kabel ni adalah dia tak ada orang kata apa, microphobic. Microphonic. Saya tak tahu nak sebut. Microphonic ke microphobic. Maksudnya bila kita tengah pakai, kita tersentuh kabel, dia berbunyi guruk dekat earphone kita. Untuk earphone ni tak ada masalah tu. So kabel dia sangat berguna lah. Dan kalau hampa rasa ada bunyi macam tu, hampa tukarlah pakai jadi over ear. Lagi hampa pakai over ear, lagi hampa tak ada rasa dah microphonic tu. Dah tak ada dah. Okey, earbud design dia sangat cantik. Saya tak kisah sangat pasal design ni, tapi untuk setengah orang mereka kisah. Jadi kalau hampa into something yang memang cantik macam ni, hampa bolehlah consider untuk membeli dia. Mana tahu hampa ni orang kata apa, peminat pengumpul earbud. Dia ada tulis Astrotech. Lepas tu dia punya design tu Masya Allah, sangat-sangat premium. Siapa yang minat gold, memang hampa takkan, orang kata apa, hampa mesti tak boleh nak lawan, hampa mesti nak belinya. Apa yang saya tak suka sangat dengan earbud yang macam ni adalah sebab dia adalah non-detachable cable. Tapi okey, antara benda yang sangat special dekat Lyra Mini ni, dekat belakang ni, nampak macam dengan biji-biji ni, dia sebenarnya adalah biji-biji copper tau, yang kecil. Kalau tengok kat website dia ada tulis
Benda ni sebenarnya beratus-ratus ribu kot rasanya. Beribu-ribu biji copper tu untuk dia buat macam shield lah. Untuk menghalangkan noise untuk masuk. Saya ingatkan dia bagi open back, bagi keluar bunyi. Rupanya dia duduk kat situ untuk orang kata apa, block noise daripada luar masuk. Tu dia punya chamber lah. Design chamber dia tahu macam mana dia buat. Tapi so far, ya Allah, design dia sangat cantik lah. Dia punya grill ni pun sangat cantik ya. Hampa boleh tengok sebenarnya dia macam bentuk bintang kot. Dia macam bintang tak bintang macam tu lah. Dia kat bawah ni dia tulis left dengan right. Tapi yang sangat menarik tu adalah dia punya grill design. Kalau saya boleh buka ni syok. Kat bawah tu pun saya nampak macam something yang colour emas juga. Mungkin dia ada satu lagi lapisan kain apa colour dia pun saya nampak macam emas juga. Itulah design dia yang sangat menarik. Lain lah daripada yang lain. Benda yang saya pernah nampak ni kira special lah. Okey, secara simpelnya spek dekat earbud ni adalah impedance dia 32 ohm. Kabel dia ni yang dia pakai ni adalah high purity OFC silver plated cable dan dia menggunakan driver dynamic lah, of course lah. Dekat earbud ni dia pakai dynamic driver. Dia punya sensitivity dia adalah 103. Maksudnya dia, mula saya tengok, saya rasa macam dia easy to drive. Unfortunately, saya pakai topping D90 ni, saya perlu guna high ataupun medium gain baru boleh sampai dia punya syahdu dia tu. Dia punya sensitivity tu masih di bawah 105. Saya rasa 105 ke atas baru dia easy to drive. Walaupun dia punya impedance adalah 32 ohm, tapi dia punya sensitivity tu masih di bawah 105. Sebab tu dia masih memerlukan power. Untuk menggunakan earbuds ni, saya perlukan source yang baik. Kalau hampa pakai source yang tak cantik, memang langsung tak cantik lah. Okey, sekarang adalah masa untuk saya cerita pasal dia punya sound. Dia punya sound ni senang. Dia punya tone adalah yang sangat bright. Bright, yang detail dan clinical. Itu je benda yang main dalam kepala otak saya apabila saya cuba untuk mendescribekan sound dia. Dia bukanlah untuk semua orang. Setiap muzik yang kita dengar akan dengar lebih pada bunyi high frequency. Setengah orang suka benda-benda macam tu. Dia memang khas untuk treble head. Untuk orang yang minat muzik warm yang macam saya ni, dia akan ada sedikit orang kata apa, kekangan untuk menyukai earbuds ni punya sound signature. Walaupun menggunakan 2-3 jenis amplifier, saya mendapati bunyi dia masih lagi bright. Saya dah cuba guna solid state amp, saya dah guna hybrid tube amp, saya dah guna full OTL amp, masih high frequency dia lebih dia macam orang kata apa, dia punya fokus tu dekat high frequency, tapi setiap micro detail semua kita boleh dengar. Dan dia punya soundstage Masya Allah sangat luas. Saya sejujurnya tak pernah dengar lagi earbuds yang berupaya untuk mengeluarkan soundstage yang macam ni. Dia ibarat kita dengar dalam bilik yang full dengan acoustic treatment. Dan saya boleh rasa benda ni macam dia, saya tak perasan pun kata saya tengah pakai benda ni. Dah lah dia ringan. Lepas tu dia punya soundstage macam kita tengah dengar daripada speaker. Kalau saya nak compare dengan video earbuds yang color merah ni, dia punya soundstage ni sangat berbeza lah. Video merah ni pun dia dah bagi satu soundstage yang orang kata besar. Dia tak kecil tapi dia besar. Astrotech Lyra Mini ni dia lebih wide dan tall. Dia sangat tinggi. Kalau video ni dia ada depth sikit. Kita boleh rasa jarak ke dalam dia. Dia lebih wide dan tall berbanding video warna merah ni. Saya tak tahu lah video color lain. Saya cuma ada video merah dan putih. Putih tu saya jarang dengar. Okey, untuk sesi mendengar ni, sesi ujian mendengar ni, saya menggunakan, saya punya chain simple saya. Saya menggunakan lossless 5 dan saya guna Fuba 2000. Keluar kepada sheet modius pergi ke topping, dan saya guna earbuds ni direct kepada topping single ended. Okay, untuk lagu yang pertama ni adalah sebuah album jazz vocal tahun 1999. Ini adalah album dari Rebecca Pigeon. Album ni tajuk dia The Raven. Tahun 1999. Lagu yang saya test ni adalah lagu 7 Hours. Saya suka lagu ni. Walaupun tajuk album ni The Raven, tapi saya lagi suka lagu yang 7 Hours ni. Okey, dia punya intro dia, first note vocal memang sangat crystal clear dan kedudukan dia sangat cantik apabila orang kata apa, dia punya blend dengan muzik instrumen gitar kat belakang. Lepas vokal, lepas tu dia ada gitar strumming kat belakang. Memang kita boleh dapat reveal vokal perempuan dengan bunyi gitar dekat intro
intro lagu ni memang sangat-sangat cantik ya. Dia walaupun dua instrumen pun kita dah rasa macam wow, this is very different. Sebab ini adalah sebuah album yang legendary album ni. Dia punya mixing dia dah memang sangat cantik. Maksudnya kita dapat full potential apa yang orang kata apa, potential album ni punya mixing yang sangat cantik tu kita boleh dengar full dekat sini. Dan bila sampai dekat dia punya climax lagu tu, dia punya bunyi dia ada 4 instrumen dah, percussion, gitar, vokal dan backup vokal. Sangat natural semua. Saya tak rasa macam congested langsung. Semua layering dia macam tersusun cantik. Dia rasa macam luas dan kita boleh bernafas lah. Dia punya soundstage dia tu membantu dia punya layering. Ini adalah untuk lagu yang instrumen dia sikit-sikit Memang betul lah orang kata dekat earbuds ni, dia punya vokal perempuan tu memang dia punya orang kata apa, kekuatan dia. Macam bisik kat tepi telinga. Sangat realistik dan full body lah. Kita boleh rasa vokal dia tu full. Tak ada rasa macam recess ke, dia tak keluar ke, dia laid back ke, tak ada. Yang ni memang tak ada. Dia punya vokal ni, Rebecca Pigeon ni dalam album ni memang hampir macam saya dengar dekat Grado. Kalau untuk lagu yang Spanish Harlem ni, Spanish Harlem tu pun saya suka juga. Masa dekat tengah-tengah lagu dia ada macam breakdown tau. Rest vocalist dia breakdown. Lepas tu dia ada instrumen punya parts. Kat situ dia macam ada bunyi piano. Lepas tu dia ada string instrument. Dia macam menyembang lah. Dia macam berbalas pantun. Sangat musical. Dia punya clarity dia sangat baik. Lyra Mini ni sangat sesuai dengan album ni lah. Dan kalau saya compare dengan video punya sound, dia sangat different sebab tone color dia dah tak sama. Dari segi resolution pula, hampa bayangkan hampa tengah tengok video, kalau full HD 1080p tu adalah Lyra Mini, video ni punya resolution adalah 3GP. Dia 3GP macam hampa rekod dalam bilik yang tak ada lampu. Rekod apa saya tak mau tahu, tapi dalam 3GP tu gambar memang tak cantik. Okay, untuk lagu seterusnya kita pergi ke alternative indie rock. Album ni adalah album Greatest Hits 2003. Okay, 2003. Lagu yang saya suka ni adalah Under the Bridge. Okay, tajuk dia adalah Under the Bridge. Lagu ni saya suka dengar close back. Saya jarang dengar open back ataupun earbud. Saya suka dia punya close back sebab saya nak rasa macam duduk dalam studio dengan empat orang the legendary musician dalam dunia ni, Red Hot Chili Peppers. Untuk lagu Under the Bridge ni, dia punya intro ni dia ada bunyi hi-hat drum tau. Okay, intro dia hi-hat masuk dulu. Dan sejujurnya saya tak berkenan sangat lagu ni dengar dengan earbuds ni. Sebab apa tau? Saya rasa dia punya mix dia kuat sangat. Kalau saya compare pula dengan HD, Sennheiser HD 600. Kalau dekat 600 ataupun Grado lah, dekat Grado dan 600 saya suka dengar lagu ni sebab dia punya rim shot, snare punya rim shot tu dia tak melebihi vokal. Dekat Lyra Mini ni saya dengar dia punya bunyi snare tu lebih pada bunyi vokal. Anthony duk menyanyi tapi Chet punya snare tu lebih kuat pada dia. Sebab saya rasa macam apa yang saya dengar ni. Saya dah pernah dengar lagu ni beratus kali. This is the first one. Saya rasa apa bunyi drum kuat sangat. Bila sampai dekat part chorus pula, dia punya gitar dan vokal dia punya blend tak cantik. Walaupun dia ada layering yang cantik, tapi saya rasa dia punya blending dia tu tak cantik. Dia ada bunyi harsh, sangat harsh. Dia punya gitar dan vokal saya kata macam apa hal tiba-tiba lagu yang aku suka ni bunyi harsh pula. Dia ada sakit telinga sikit sebab dia punya rim shot tu dengan vokal tiba-tiba ada rasa macam ada something peak tau. Dia buat telinga saya rasa macam kerja nak tutup volume. Saya dah tak boleh terima benda tu sebab terlalu kuat. Sebab tu saya kata earbud ni dia sangat orang kata bright. Please take note, lagu ni bukan adalah lagu yang rabak ataupun lagu yang fast or busy track. Dia adalah antara lagu Red Hot Chili Peppers yang sangat simple dan relax. Ada satu part tu yang backup vocal nyanyi ramai-ramai. Dia kata Under the bridge downtown, I could not get enough. Okay, dekat situ ada satu part saya memang tak suka. Saya rasa backup vocal dia duduk dekat depan sekali, depan muka, dan vocal Anthony kat belakang dah tak ada. Situ apa yang terjadi adalah kohdalcha. Dia jadi congested. Dia mungkin sebab dia tak ada bass tau. Dia lacking bass. Jadi kat situ dia rasa macam saya dengar bunyi vokal saja. Saya tak mau lah. Ini adalah album rock kot. Kalau dekat HD 600 pula, vokal Anthony dia masih lagi watak utama. Tapi bila kat sini, backup vokal dia dah ke depan. Dia punya vokalis dah suara ke belakang lah.
Okay, moving on. Album seterusnya adalah album sebuah pop album. Album ni pada tahun berapa? 2000 something, saya tak ingat. 2009 ke? Sorry kalau salah. Album ni tajuk dia adalah Songs of Jane. Saya pilih untuk lagu track number 6 iaitu The Sun. 6 ke 7? The Sun, album by Maroon 5. Okay, dalam album ni dia adalah sebuah album yang sesuai untuk V-shape punya sound. Tapi for the sake of argument, saya menggunakan earbuds Lyra Mini ni untuk mendengarkan lagu The Sun. Okay, The Sun ni dia ada intro 4 bar. Drum akan main intro ni 4 bar. Bunyi intro dia sangat best. Saya rasa bunyi drum tu sangat realistik. Dia punya hi-hat, dia punya kick sangat best. Sebab dia main solo. Apabila masuk bar yang kelima, dia dah masuk dengan instrumen lain. Dia ada, orang kata apa, dia dah jadi bunyi lain dah. Sebab dia punya kick drum dia dah hilang. Dia ada bunyi snare yang accurate. Tapi bila dia dah ramai tu, dia dah jadi whole tone, dia dah jadi oversaturate. Hi-hat yang saya rasa dia punya around 2K or 3K tu perlu kena EQ sikit. Saya dah try EQ tapi tak jadi. So maksudnya kat sini dia dah, orang kata apa, beyond repair. Mungkin saya tak pandai kot. Tapi album pop yang saya dengar ni tak macam album pop bila saya dengar dengan Lyra Mini. Dia, orang kata apa, kick drum tak rasa. Jadi kita tak rasa dia punya pulse, dia tak rasa, dia punya beat tak rasa. Walaupun layering dia sangat cantik, tapi connection dengan instrumen tu rasa macam sangat lost tau. Sebab dia punya soundstage sangat besar. Album ni pun tak sesuai untuk soundstage yang besar. Tapi Lyra ni dia merosakkan album ni. Ini adalah album pop. Lagi sekali saya cakap. Dan suara Adam pun dia ada harsh dan sibilance. Suara lelaki saya rasa memang ada harsh sikit dekat Lyra Mini ni. Dan kalau saya compare dengan video, jeng. Video sangat menyelah. Semua sound dekat dalam album ni sangat perfect. Daripada sub bass sampai ke bunyi hi-hat, dia punya bunyi cymbal hit sangat organik. Saya takkan ubah apa-apa bunyi dekat video untuk album ni kecuali dia punya bunyi snare. Bunyi snare drum saya lagi suka dekat Lyra Mini sebab dia adalah sebuah bunyi yang dia punya coherent dia sangat, orang kata apa, enjoy. Dan saya tahu kata wow, itu adalah bunyi snare. Kalau saya dengar dekat video saya rasa macam ini adalah bunyi yang telah di EQ. Tu je. Dan kalau saya dengar dekat Lyra ni, saya rasa bunyi snare tu adalah bunyi snare yang betul. Orang kata original punya sound. Itu clarity yang video tak boleh nak lawan. Vocal tak ada harsh dekat video, tapi dia tak forward, dia ke belakang sikit. Lyra ni dia vocal Adam di depan sikit. Dah lah depan. Harsh pula tu. Sibilance lagi kat atas. Jam. Okey, lagu terakhir yang saya dengar menggunakan Lyra Mini ni untuk review kali ini adalah sebuah album American Rock. American Rock pada tahun 80-an memang tak mau kalah lah, geng. Album ni adalah album Greatest Hit tahun 1988, iaitu sebuah album gabungan lagu-lagu menjadikan sebuah album Greatest Hit daripada band Journey. Okay, lagu yang saya pilih adalah lagu Separate Ways. Saya tak ingat track nombor berapa, 7 ke 6 ke. Okay, dekat Separate Ways ni, intro dia bunyi, orang kata apa, bunyi keyboard tau. Keyboard punya synthesizer tu. Dia macam mana tahu bunyi dia, saya buat tadi jadi bunyi ayam pula. Okay, dekat Lyra Mini dia dah sangat crystal clear. Dia solo, bunyi intro tu adalah bunyi keyboard yang solo. Sangat clear, hampir-hampir dengar macam mana yang saya dengar dekat IEM Shure SE846. Dekat situ saya memang macam wow, big, powerful dan clear punya sound. Lepas tu dia masuk vokal, bila intro dia dah masuk vokal okey lagi, tapi apabila dia dah nak masuk bridge dan chorus, dia dah semakin naik tau lagu ni. Dia dah nak naik sebab dia nak climax dekat chorus, dia dah semakin congested dan sound sangat nipis. Sebab apa nipis? Sebab mungkin saya rasa dia lacking, sangat lacking bass. Low frequency sangat tak ada. Saya rasa macam American famous band ni, depa rekod tu tak ada bassist. Padahal kalau saya tukar pergi pakai kat video, saya dengar bunyi bass. Tapi bila saya pakai dekat ni, tak ada bass. Sedih tau, sedih. Bukan sub bass je tak ada tau. Bunyi gitar punya bass pun saya tak rasa langsung. Tapi bila sampai dekat bunyi gitar solo, Lyra Mini ni, dia punya bunyi gitar solo tu betul-betul, orang kata apa, menggambarkan American rock punya tau. Sound yang dengan delaynya, dengan kuatnya, dengan apa, high gainnya. Alah, macam ni Eddie Van Halen. Eddie Van Halen tu, kenapa Eddie Van Halen ni dia punya gitaris, orang kata gitaris yang power? Sebab dia suka sound yang kuat.
Itu American punya style. Dia knock kuat, lepas tu dia letak delay. Okay, sound tu adalah sound yang sangat-sangat sedap. Dan bila saya dengar gitar solo dekat lagu Separate Ways ni, bukan Eddie Van Halen main, orang lain main, saya cuma kaitkan sahaja. Dan sound dia memang sangat sampai. Dia boleh, Lyra Mini ni mampu amplifykan bunyi solo gitar tu sampai saya rasa, weh, macam mana ni? Aku nak suka ke aku nak benci earbuds ni? Tapi bunyi bass tak ada. Tapi bunyi gitar solo tu sangat identical, macam saya rasa macam original punya bunyi tau. Kepada siapa yang nak tiru bunyi gitar tu, bolehlah dengar earbuds ni. So hampa boleh cuba sedaya upaya EQ hampa punya gitar bagi bunyi sama. Dan cuma overall untuk album ni saya tak puas hati lah, sebab rasa macam mix dan treble dia sahaja yang ada. Walaupun bunyi cymbal sangat realistik, bunyi snare sangat organik macam original, tapi bunyi kick drum tak ada. Dia macam ni tau, bila kick drum tak ada sound, dia macam hampa pergi satu konsert tapi band yang main tu dia tak buat rehearsal. Bila dia tak pergi rehearsal, drum tak rehearsal, soundman dia tak tahu macam mana nak setting sound bunyi kick drum tu. So bila dia pun main tanpa rehearsal, sound dia akan jadi bunyi tek tek tek. Kan bunyi kick sepatutnya ada dum dum dum, tapi yang ni dia macam pek pek pek. Itu saja bunyi dia. Dia ada bunyi kick tapi dia tak ada punch. Itu sangat penting ya. Rehearsal sangat penting. Sekarang Lyra Mini dah buat at my favorite album bunyi tak ada kick drum. Macam mana ni? Ini adalah lagu rock American yang bila saya pakai dekat Lyra Mini, bunyi dia dah kehilangan punch dan pulse. Okey, untuk siapakah earbuds Lyra Mini ni? Pada pendapat saya, Lyra Mini dia adalah sesuai untuk orang yang minat vokal perempuan. Dia suka lagu-lagu female voice, lepas tu dia suka orang kata apa, Christmas Carol ke, mana nak tahu kan orang punya minat. Dia suka lagu-lagu choir ke, church punya music. Church kan ada banyak choir. Lepas tu dia punya gospel music. Mungkin hampa boleh suka dengan tuning yang macam ni. Dan juga untuk opera punya sound, opera punya lagu kan, Don Giovanni ke apa ke, setengah orang dia minat opera Cina ke, opera Perancis ke, opera US ada opera tak ada kan. Benda-benda yang macam tu yang sesuai dengan earbuds yang macam ni. Dia punya vokal dia punya space, kita boleh rasa layering dia. Even ada banyak backup vokal, main vokal dan backup vokal, kita boleh dengar dia punya layering macam kita dengar daripada speaker yang baik. Okey, kalau pendapat saya, my personal opinion lah, earbuds ni dia sesuai untuk masa-masa tertentu saja tau, boleh dengar benda ni. Dia tak setiap masa. Kalau saya, mungkin saya untuk dengar recording yang tak lebih daripada 5 instruments. Contohnya band-band yang ada 4 orang, classical punya concerto, Vivaldi concerto in D minor. Yang tu sangat sedap. Dia punya pam 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 paradam paradam pam pam pam, menangis weh dengar bunyi violin dia. Rasa macam violinis tu main kat depan mata kita. Dia punya resolution itu macam terlalu real. Dia punya treble tu walaupun banyak sangat, tapi bagi saya dia tak metallic tau. Dia bukan metallic punya timbre. Dia cuma harsh sebab dia terlalu banyak treble tu saja. Dan sesuai untuk chamber music juga. Vocal album contoh macam saya sebut Rebecca Pigeon, lepas tu Bobby McFerrin. Kalau hampa nak tengok, nak dengar dia punya voice punya teknik, bolehlah dengar. Kalau dengar vocal tu bernafas, kita boleh dengar sebiji macam orang tu bernafas dekat tepi telinga kita. Kalau siapa kaki klasikal nakkan something yang macam speaker like performance, get this one. But I'm so sorry, not for me. Satu lagi yang saya rasa dia sangat sesuai, dia ada special occasion dia tau. Saya dengar sambil main gitar bass. Bila saya dengar earbuds ni bunyi high dan mids dia banyak, bass dia kurang. So, saya masuk dia dekat sound interface, saya jadikan dia sebagai monitor kepada bunyi bass gitar saya dan background music. Jadi bunyi gitar bass saya akan lebih pronounce lah. Dia bukan untuk akurasi, tapi semata-mata untuk practice dan just for fun. Tapi untuk mixing, again, please, no thank you. Dia memang akan fucked upkan hampa punya mixing. Memang lari. Okey, so adakah saya akan merecommend earbuds yang berharga hampir RM500 ini kepada easy listener? Sorry to say, tak boleh. Saya tak boleh nak recommend ni sebab saya rasa there's a lot of others earbuds yang lebih superior dengan harga yang lebih, sorry to say, harga yang lebih masuk akal. Saya tak faham kenapa Astrotech buat entry level pada harga yang macam ni. $98 brother. $98 tambah lagi $100, hampa boleh dapat Modus deck made in USA.
Ini made in apa ni? Saya rasa ni made in China kot. Ya, ini dia tulis made in Guangzhou. Betul ke? Mana made in China? Astrotech Mini. Yes, dia tulis sini made in China tau. Canon 500 weh. Astrotech Explore Real Music. This is not a real music. This is a real treble. Okay guys, thank you. Terima kasih kepada siapa yang tengok video ni sampai habis. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Astrotech dan kepada Audio Monster kerana menguruskan segala-galanya. Thank you sebab hampa bagi cek pinjam dengar benda ni. Terima kasih lah kepada semua yang sentiasa mendengar saya duk berceloteh ni. Kalau hampa dah dengar sampai sini, tolonglah tekan like video ni, dan kepada siapa yang belum subscribe lagi, tolonglah subscribe. Kita sama-sama sembang pasal IEM dan earbuds. Jumpa lagi dekat video yang lain. Assalamualaikum. Calo.